Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid RH TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia dan Indonesia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang sebab kita road to 400k subscriber. InsyaAllah akan ada giveaway yang nak diberikan dan insyaAllah semoga channel YouTube Rais Hamid terus memberikan konten-konten yang moga-moga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Sebenarnya aku dah dapat request daripada peminat untuk aku buat reaction terhadap video ini. Mula-mula bila aku tengok tajuk video ni kan, katanya Cina Indonesia bahasakan Cina Malaysia. Aku macam, wah, kenapa kau nak bahasakan orang Malaysia pula kan? Tapi pesanan daripada orang yang forward link ni dekat aku, dia cakap tengok dulu dan dia nak dengar apa pandangan aku berkenaan dengan video ni. So, aku tak tengok lagi video ni. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go. Mau tumbang tanya? Asal mana? Izin Stitch Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih?
Nah, yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah, lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow. Okay. Aku macam mixed reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah, tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Dah memang macam kau duduk dekat sini, kau warga negara Malaysia. Aku percaya orang-orang yang dia ceritakan tadi ni confirm ada IC, confirm ada IC biru. Tapi kalau kau tak boleh berbahasa kebangsaan, bahasa Malaysia, ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah, sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Tapi aduh, malu lah, serius aku malu gila lah. Jadi apa reaction korang? Aku nak tanya, bila korang dengar benda ni didedahkan sendiri oleh orang luar tau, orang luar yang jumpa benda ni memang sangat malu lah. Kalau benda ni diceritakan oleh orang Malaysia, mungkin akan ada orang cakap ni semua ni resis lah, politik lah, benda lah. Tapi ini orang luar yang jumpa, wah, apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Kita nak salahkan siapa? Kita nak siapa bertanggungjawab berkenaan dengan hal ini? Dan aku percaya benda ni, dan korang pun tahu benda ni bukan satu benda yang baru. Benda ni dah lama dah. Kita tengok pun dekat berita-berita sebelum ni ada je keluar yang ada segelintir yang fight untuk hapuskan sekolah-sekolah apa benda, vernacular apa benda tak, sekolah yang duk amalkan, duk belajar silibus-silibus straight daripada China ni. Kenapa kau nak belajar silibus China ni? Kau tak suka duduk Malaysia ke? Kalau kau tak suka duduk Malaysia, kalau kau duduk Malaysia, ada IC Malaysia, tapi kau tak nak belajar, tak nak tahu pasal kau punya budaya, pasal kau punya bahasa kebangsaan, jangan duduk Malaysia. Pergilah pindah dekat China tu. Ada ke mana-mana dekat dunia ni, contohnya kau berbangsa Cina ataupun kau berbangsa lain lah. Contohnya dia orang India contohnya lah, dan dia duduk dekat UK. Ada tak dia tak tahu berbahasa Inggeris? Ada tak? Aku rasa tak ada kot. Sama lah juga kes dia. Aku pernah pergi Jepun, aku pernah pergi Korea, aku jumpa bangsa yang selain daripada bangsa Korea dan bangsa Jepun, dorang boleh berbahasa Japanese dan Korean. Tapi bila orang tu duduk dekat Malaysia, IC dia IC biru, IC Malaysia, tapi bila kau tak boleh cakap bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, memang memerlukan. Tambah benda ni pula dijumpai atau di find out oleh pelancong, oleh
orang luar. Jiran kita pula tu Indonesia, yang mana ada juga dekat negara dorang ni orang Chinese, tapi tengok betapa fluentnya dia cakap bahasa Indonesia. Aku pun tak tahu macam mana kita nak ubah benda ni. Aku pun tak tahu dari mana nak mulakan. Jadi aku harap kepada kerajaan yang akan merentah lepas PRU15 ni, kau patut malulah. Sepatutnya kena bertanggungjawab, kena do something. Fikirkan cara nak selesaikan masalah ini. Kalau boleh kita tak nak lah. Mana-mana orang Malaysia, tak kisahlah bangsa apa pun, kalau dia tak boleh berbahasa kebangsaan, boleh get out from Malaysia. Aku mohon sangat-sangat korang share video ni, bagilah orang-orang yang bertanding PRU bagai semua ni, supaya diorang tengok, supaya diorang sedar benda ni sangat-sangat memalukan. InsyaAllah bila diorang menang dan sebagainya nanti, diorang boleh do something untuk nak selesaikan masalah ini. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat ruangan komen dekat bawah. Jadi jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah. Semoga kita baik-baik saja. Alamak, aku dah makin risau dah tengok benda ni. Orang luar pun dah tahu dah. Memalukan sungguh lah. Okey, semoga kita semua aman-aman sahaja. Semoga Malaysia terus dilindungi dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.